dia dua kali ganda daripada laki kalau sampai ke orang kalau kita kurang 1,250 jadi tuan-tuan waktu kami waktu mengumpulkan dengan kami khususnya Pak Haji waktu kita berharap kita tidak letakkan di luar kita letakkan di tempat sisa apa itu lagi perempuan kenapa supaya tak ada kemudahan kalau kerja lagi lama-lama nanti dari keinginan pula jadilah turunnya masalah. Dan yang ke-8 daripada larangan ihram ialah larangan khusus dan tidak. Kita dalam masa ihram ni kena banyak sabar, banyak cobaan, kadang-kadang terlimpah kita hilang, kadang-kadang kita dalam masjid kita tawaf orang tidak kaki kita, orang mencet langkah kaki kita, lagi ini mata tak dapat. Jangan ini semua kita akan pakai pada betul-betul rasa ini atau saya betul saja Allah kata kita waktu berkorbannya dalam masa itu kita kena banyak mohon kepada Allah kesabaran. Apakah setelah kita mengatakan bahawa kita pun dah tahulah tentang apa daripada larangan ihram, maka masuklah kita pada hari ini bab yang ke-7 rukun wajib dan jenis-jenis haji. Jadi kalau sekiranya orang yang nak haji, maka kita ada rukun wajib haji. Kalau orang nak umrah pun sama juga ada rukun dia, ada wajibnya dalam umrah. Bahawa rukun haji ada berapa perkara tuan-tuan? Berapa? 6 perkara. Macam rukun iman 6 perkara. Apa dia? Pertama ialah niat, rukun ibadah Arafah, ketiga ialah tawaf ifadah, keempat sa'i, kelima bersyukur atau berkunjung, keenam tertib pada kebanyakan rukun. Kenapa kita kata tertib pada kebanyakan rukun? Kerana ada rukun seperti sa'i nombor 4 boleh dibuat sebelum rukun Arafah nombor 2. Ini belum 4, boleh. Macam itu juga bersyukur atau berkunjung nombor 5 boleh dipercepat dan sebelum kita melakukan tawaf ifadah. Kalau tuan-tuan seperti itu, ini nombor 5 boleh, nombor 4 boleh. Nampak tuan-tuan? Itulah sebabnya dikatakan tertib pada kebanyakan rukun. Nanti pada babnya kita akan sebutkan, iaitu mengenai rukun haji. Kalau umrah ni sama juga macam haji, cuma dia kurang sikit. Berapa dia rukun umrah kau ibu? Tak ingat? 5. 5 apa dia? Pertama ialah niat, kedua ialah tawaf umrah, ketiga sa'i, keempat bercukur atau bergunting, dan kelima tertib. Di sini tertib ni tak boleh nak lompat-lompat, mesti ikut dia punya line dia. Lepas niat tawaf, sebelum tawaf tak boleh sa'i, mesti tawaf dulu. Lepas sa'i bercukur atau bergunting, tak boleh bercukur gunting sebelum sa'i. Itulah namanya tertib satu per satu. Dan apabila kita kata rukun dalam ibadah haji dan ibadah umrah, artinya rukun ini sesuatu yang no compromise, tak boleh tolak ansur. Apa makna tak boleh tolak ansur? Mesti kita sendiri yang buat. Kalau sekiranya ustaz saya sakit, ustaz saya tak boleh nak tawaf, kita ambil reject, tolakkan dia. Mesti juga tawaf dia. Kita pakai reject. Ustaz saya sakit, saya tak boleh duduk, kita bawa orang tukang pikulkan dia, tawafkan dia. Alamak, kenapa ni? Sebab kalau kau tidak tawaf, tak ada umrah, tak ada haji untuk kau. Macam tu strict. Saya bayar bila saya bayar satu ekor kambing, tak pakai. Saya wakilkan orang, tak boleh. Macam tu. Nampak tuan-tuan? Itu maknanya rukun. Mesti sendiri melakukannya. Walaupun dibantu orang pun, tapi mesti kita mengerjakannya. Itu rukun tuan-tuan.
Jadi dalam ibadah haji dan umrah, rukun ni yang penting ni. Jangan kita silap. Kalau kita salah, tak sah kita punya rukun umrah kita, tak sah rukun haji kita, tak sah umrah, tak sah haji. Macam tu. Sebab tu kita lalu ulang lagi ni supaya tuan-tuan faham betul-betul kenapa kita ustaz ni ulang lagi ni, kenapa ni? Sebab kita nak fahamkan. Yang baru belajar, macam ni hukumnya. Jadi baguslah kita dapat mempelajari lagi perkara yang mungkin kita tersilap faham dan sebagainya. Dan ada dalam ibadah haji dan umrah namanya wajib. Wajib, tadi rukun, ini wajib. Apa pula? Jadi dalam ibadah haji ada 6 wajib haji. 6 wajib haji. Yang pertama, niat daripada miqat. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah malam 10 Zulhijjah. Yang ketiga, melontar jamrah Aqabah pagi 10 Zulhijjah. Yang keempat, bermalam di Mina malam 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang kelima, melontar 3 jamrah pada siang hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keenam, menjauhi larangan ihram. Kita sudah belajar minggu lepas perkara yang dilarang dalam ihram. Yang lain semua akan kita pelajari. Ini wajib-wajib haji. Itu kalau orang yang buat haji, ada 6 perkara yang wajib. Ada pun orang yang buat umrah, tak banyak, dia cuma 2 saja. Apa dia? Pertama, dia niat daripada miqat. Yang kedua, menjauhi larangan ihram. Senang macam ABC, air batu campur tengah hari panas, minum sedap tuan-tuan je. Tak susah. 2 saja wajib umrah, iaitu niat dari miqat dan menjauhi larangan ihram. Tapi ustaz, kenapa pula ada beza pula niat ada rukun, ada wajib? Kalau kita dalam ibadat yang lain, tak ada beza. Berapa rukun sembahyang? Berapa rukun sembahyang tuan-tuan? Kau bapak, setiap hari sembahyang, berapa rukun sembahyang? Tak dengar? Tak dengar? 13 perkara. 13 rukun sembahyang, 13 perkara. Dan kalau kita ditanya berapa wajib dalam sembahyang, kau ibu berapa wajib dalam sembahyang? Kau ibu tak ada sembahyang, berapa perkara yang wajib dalam sembahyang? Tak dengar? Sama juga 13 perkara. Sama. Jadi kalau rukun itulah wajib itulah rukun, betul. Itu dalam sembahyang. Dalam puasa pun macam tu, ada ni rukun wajib sama saja. Tapi dalam bab haji ada beza. Tadi kita dah sebutkan rukun haji, rukun umrah. Tapi kalau wajib haji, wajib umrah ni, dia ada ringan sedikit. Memang nama pun wajib, mesti buat. Tapi kalaulah dia tak buat, umpama kata dia langgar, dia tak jatuh niat di miqat, dia langgar ni, dah terlepas miqat baru dia ingat nak jatuh niat, maka sah haji dia. Tapi dia kena denda. Haji sah? Macam tu juga kalau dia pergi umrah, dia terlupa nak jatuh niat di miqat, dah lepas miqat baru dia jatuh niat, sah umrah dia, tapi kena denda. Macam tu tuan-tuan. Jadi wajib ni, dia kalau dilanggar ataupun dilakukannya tak pada masanya, maka sah hajinya, sah umrahnya, tapi kena denda. Ada yang boleh diwakil orang. Seumpama dia melontar jamrah pagi 10 Zulhijjah, jamrah Aqabah, dia sakit, tak boleh bangun, jadi dia pun wakilkan pegawai, itu lontar bagi pihak saya, sah lontarannya, sah haji dia, walaupun dia tak buat sendiri, tapi dia wakilkan orang buatkan untuk dia. Ada ringan sikit je. Macam tu tuan-tuan. Itulah bezanya antara wajib dengan rukun. Itu kalau orang yang buat haji. Kalau orang buat umrah, macam itulah. Kalau sekiranya dia langgar larangan ihram, tak boleh pakai seluar dalam, lelaki dia pakai, dia lupa, ataupun dia pakai minyak wangi, dia terpakai, walaupun dia sudah langgar larangan ihram, tapi sah umrah dia, sah dia punya ibadat. Cuma apakah dia kena denda atau tidak,
Itu ada pembahasannya. Kalau kita terlupa pakai minyak wangi, tak tahu kita baru kali pertama datang haji, datang umrah, kita pun pakai sabun wangi. Kawan kata, ini wangi ni tak boleh. Astagfirullah, habis nak buat macam mana ni? Basuh. Sampai dah tak ada bau wangi lagi lah. Kemudian ustaz nak kena bayar denda apa-apa. Kenapa kau buat? Lupa ustaz, saya tak tahu. Pasal kelas hari tu saya tak datang. Tahulah. Ustaz kata saya tak kelas, dia konten pula. Jadi dia tak tahu. Jadi dimaafkan. Masya Allah, mudahnya. Kata dilarang. Yelah, dilarang kalau dia tahu. Tapi dia tak tahu atau dia terlupa, dimaafkan. Tapi kalau dia garuk kepala, dia tak tahu yang tak boleh garuk rambut sampai jatuh. Sekali dah jatuh rambut, macam mana? Saya lupa lah ustaz. Awak lupa, tapi rambut awak dah kurang. Tadi rambut ada 1000 lay, sekarang dah jatuh 1 tinggal 999. Nampak? Dah kurang satu. Kena denda walaupun awak terlupa. Itu. Tapi sah haji dia, sah umrah dia. Itulah dia tuan-tuan, mudahnya Allah Ta'ala beri kepada kita dalam mengerjakan haji dan umrah. Tapi perlu kita mengetahuinya. Baiklah, bagi orang yang nak mengerjakan haji, saya percaya di antara kita yang ada kat sini ni memang nak pergi haji. Sebenarnya kita boleh pilih untuk pergi haji ni ada 3 cara macam mana nak kerjakan haji tu. Tiga cara ni semua semuanya datang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis-hadisnya, boleh kita pilih. Jadi cara yang pertama yang dinamakan haji ifrad. Haji ifrad tu maknanya mengesakan. Jadi macam mana tu haji ifrad tu? Haji ifrad tu maknanya dia datang, dia buat haji dulu. Dah buat haji, dah selesai semua rukun wajib haji, baru dia buat umrah. Haji dulu, baru buat umrah. Itu nama haji ifrad. Jadi sebagai contohlah, kalau penerbangan yang saya terbang, kita terbang pada 5 September. 5 September bersamaan dengan 4 Zulhijjah, kalender Saudi Arabia. Kalau sikit kalender Singapura 3 Zulhijjah. Tapi kita kalau pergi Mekah ni tuan-tuan, kita kena pakai kalender sana. Sebab sana punya kiraan yang dikira, yang sini ni dia tak pakai. Jadi 4 Zulhijjah. Jadi kita keluar dari Singapura 4 Zulhijjah, 5 September terbang. Dalam kapal terbang tu kita jatuhkan niat, aku niat haji. Dia nak buat haji ifrad ni, dia jatuh niat. Dia kena jaga pantang larang semua. Tak boleh potong kuku, tak boleh jatuh rambut, tak boleh pakai minyak wangi. Daripada dalam kapal terbang dia sudah hukum larangan ihram. Sampai Mekah dia masih lagi dalam ihram. Berapa hari tu? Sampai pergi Arafah. Alamak, berapa hari tu? Jadi daripada 4 Zulhijjah, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zulhijjah dia wukuf di Arafah. 10 Zulhijjah dia pun melontar jamrah Aqabah pagi hari raya, dan dia pun gunting rambut atau dia bercukur, dah boleh buka pakai ihram dia. Berapa hari tu? 6 malam 7 hari. Allah, susahlah aku ni penyakit lah, rambut ni selalu gugur-gugur lah, aku tak boleh lah, problem lah macam ni nak pakai lama-lama dan ihram. Okey, kalau dia tak boleh, dia ada pilihan kedua. Pilihan apa? Buat haji tamattu'. Tamattu' tu maknanya dia buat umrah dulu. Dia buat umrah dulu. Lepas umrah baru buat haji. Macam mana tu? Daripada Singapura dia terbang 5 hari bulan September, iaitu bersama 4 Zulhijjah. Dalam kapal terbang dia niat, aku niat umrah. Dia niat umrah. Sampai Mekah dia tawaf umrah, dia sa'i umrah, dia pun bercukur, dan dia pun sudah bebas dan pakai baju biasa. Sebab rukun umrah 5 perkara: niat, tawaf, sa'i, dan kita bercukur atau bergunting dan tertib. Habis. Dia dah boleh pakai baju biasa, boleh campur suami isteri, boleh pakai minyak wangi, boleh potong rambut, boleh potong kuku, dan tak ada apa lagi lah larangan dalam ihram. Habis, dah bebas. Dia pun sampai pada tanggal 8 Zulhijjah, ustaz dia pun kata, para jemaah, kita akan berangkat pergi ke Arafah hari ini.
Jadi orang-orang yang macam ini nak kena pakai ihram balik. Dia pakai ihram balik dan dia pun jatuh niat, aku niat haji depan pintu rumah dia sebelum berangkat pergi ke Arafah. Dia buat haji pula. Habis haji, habislah selesai. Jadi dia berangkat Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah ada di Arafah, 10 Zulhijjah dia melontar jamrah Aqabah dan dia pun bergunting atau bersyukur dan buka pakaian ihram dia. Allah senangnya. Sebab tu namanya tamattu'. Tamattu' tu apa? Bersenang-senang. Tapi tamattu' ni dia kena ketuk. Ketuk. Kena bayar dam. Satu ekor kambing disembelih dibagi orang miskin Mekah makan. Itu tuan-tuan, itu hukumnya haji tamattu'. Jadi tuan-tuan boleh pilih lah. Oh senang lah aku nak buat haji tamattu'. Aku problem lah lama-lama pakai ihram. Tak apa, boleh, dua-dua sah. Dan ada juga yang dinamakan, yang pilihan ketiga ialah haji kiran. Apa tu haji kiran? Haji yang bersama-sama. Macam mana tu? Dia bila naik kapal terbang tu, dia niat, aku niat haji dan umrah. Boleh dua-dua sekaligus? Boleh. Dia pun niat haji dan umrah sampai Mekah masih lagi dalam ihram, batal larang haji, batal larang ihram. Dia kena jaga semua hukum-hukum batal larang sampai di Arafah, sampai dia pun pergi ke Mina 10 Zulhijjah dia melontar dan dia pun pergi tawaf sa'i dan dia pun sudah selesai pada batal larang ihram dan dia sudah dapat dua sekali, iaitu haji dan umrah. Sekali buat dapat dua. Ya. Macam orang lontar satu batu, dapat dua ekor burung jatuh. Alamak, satu batu dua ekor burung dapat. Macam tu ibaratnya lah. Jadi itu orangnya buat haji kiran. Orang haji kiran pun kena bayar dam juga, satu ekor kambing disembelih dibagi makan pada orang miskin Mekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh pilih. Kita nak buat haji ifrad boleh, haji tamattu' boleh, haji kiran boleh. Semuanya ada hadis-hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang ni kadang-kadang dia nak buat yang paling afdal. Mana yang paling afdal Ustaz? Dia nak buat yang paling afdal lah. Sebab yang paling afdal ni pahalanya besar. Jadi dia nak buat yang paling besar pahala. Jadi dalam masalah ini, alim-alim ulama kita ada berbeza pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, yang paling afdal ialah haji ifrad. Kenapa? Kerana haji ifrad ni ada riwayat daripada Siti Aisyah mengatakan bahawa kana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradal haji. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengifradkan haji. Jadi Nabi buat haji ifrad. Berapa kali haji Nabi buat dalam seumur hidup kita tuan? Satu kali saja. Satu kali macam mana ada tiga cara pula? Jawapannya ada hadisnya. Jadi bila Nabi secara fizikal, praktikal daripada Madinah, Nabi jatuh, aku niat haji. Nabi ke Mekah, Nabi dah buat haji sudah selesai, baru Nabi buat umrah. Jadi Nabi membuat haji ifrad. Itulah sebab mazhab Maliki dan Syafi'i kata yang afdal haji ifrad. Tapi dalam mazhab Hambali, mereka kata haji tamattu' lebih afdal. Haji tamattu' kenapa pula lebih afdal? Sebab hadis yang panjang lah. Ringkas hadis ini, Nabi kata kalau sekiranya aku hidup lagi tahun depan, aku nak buat umrah dulu. Nak buat umrah dulu baru haji. Tapi Nabi kembali kepada Allah. Tak sempat lagi haji tahun depan sudah. Bila Nabi pulang ke Madinah 3 bulan setelah kerjakan haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rahmatullah. Jadi tak sempat tahun depan. Tapi Nabi dah cakap, kalau aku hidup tahun depan aku nak buat umrah dulu. Jadi Imam Hambali kata umrah dulu lebih afdal, iaitu tamattu'. Manakala pula Imam Hanafi kata yang lebih afdal adalah haji kiran. Haji kiran, kenapa Ustaz? Haji kiran sebab waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sampai ke Wadi Aqib, satu lembah Aqib, waktu Nabi berangkat daripada Madinah, Nabi dah jatuh niat haji. Kemudian bila Nabi lalu lembah Wadi Aqib, maka datang malaikat dan perintahkan Nabi supaya jatuhkan niat haji dan umrah bersama.
Oh, haji dan umrah. Jadi macam mana tu? Jadi haji kiran. Jadi Imam Hanafi kata haji kiran lebih afdal. Walhasil tiga-tiga pendapat ulama ni semua adalah sah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang paling afdal ialah haji mabrur. Haji mabrur. Kau nak buat ifrad ke, nak buat tamattu ke, nak buat kiran ke, semua pun ada dalil-dalil masing-masing. Yang penting haji mabrur. Haji mabrur, jaga lidah, jaga pantang larang, ikhlas niat, tawadhu. Kau buat haji ifrad pun, kau buat haji tamattu ke, buat haji kiran, kalau ada cukup syaratnya dengan sifat ikhlas, Allah terima, itu sudah afdal. Tak kira lah yang mana satu. Yelah, tapi kalau kita yang nak buat ikut Imam Syafi'i ke, boleh kita mazhab Syafi'i. Aku nak buat ikut mazhab Imam Syafi'i lah. Aku pun sihat, tak ada sakit, ada apa, tak ada problem. Ni haji pertama ni, aku nak buatnya the best one. Okey, boleh. Dia jatuh niat haji ifrad. Macam tu lah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekarang ni, bila kita nak jatuh niat, jadi dia adalah rukun yang pertama dalam haji dan dalam umrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niat. Jadi niat ini perlu. Semua ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, semuanya mula dengan niat. Tuan-tuan dan puan-puan nak datang ke masjid pun mula dengan niat. Macam mana ustaz? Saya niat apa? Yalah, tuan-tuan dan puan-puan bangun pagi-pagi dah siap mandi-mandi pakai baju. Dah ada dalam hati nak apa? Nak pergi kursus haji ni kat Darul Makmur. Itu niat tu. Kalau orang yang tak ada niat, dia dah pakai baju dah siap-siap cantik-cantik. Aku nak buat apa ni? Bagaimana ni? Itu maknanya orang bingung. Dia buat tapi dia tak tahu. Bingung ni kenapa? Kalau tak ada niat, dia tak tahu apa dia buat. Jadi kalau kita orang yang waras, yang sihat, kita pun nak buat sesuatu, kita siapkan. Itu niat tu. Jadi semua perkara ada niat. Dan macam pula juga kita nak jatuhkan niat haji, niat umrah. Tapi kat mana kita nak menjatuhkan niat haji dan umrah, dan bila masanya? Untuk kalau orang yang nak buat umrah, dia boleh buat sepanjang tahun. Sepanjang tahun? Ya, sepanjang tahun dia boleh buat umrah. Daripada bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, 355 hari. Ustaz kata 65. Kata 65 tu kiraan matahari. Kalender Inggeris Masihi. Tapi kalau kalender Islam, dia kira pusingan bulan, iaitu 355 hari. Dalam sepanjang 355 hari, bila-bila masa dia boleh buat umrah. Itu untuk umrah. Tetapi untuk haji tak boleh. Haji dia ditetapkan oleh Allah Ta'ala, Al-Hajju Asyuruh Ma'lumat. Ibadat haji ialah pada beberapa bulan yang tertentu. Bulan tertentu tu bulan apa ni tuan-tuan? Iaitu daripada bulan Syawal dan bulan Zulkaidah dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nampak? Syawal, Zulkaidah dan 10 hari awal Zulhijjah. Kenapa 10 hari ya? Kenapa tak seluruh bulan Zulhijjah? Sebab orang wukuf Arafah berapa hari bulan Zulhijjah? 9. Jadi bila selepas 9, hari ke-10 tu sampai subuh habis. Kalau orang datang hari 11, tak ada. Arafah habis dah, dia balik-balik, tak ada haji dah. Nampak tuan-tuan? Jadi dia sampai 10 hari awal Zulhijjah. Kalau orang datang bulan Ramadan, dia pun niat, aku niat haji, belum nak Syawal lagi, kita kata apa? Tak ada haji. Kenapa ustaz? Sebab belum masuk lagi waktu dia. Macam orang masuk masjid Darul Makmur pukul 12, dia pun sembahyang Allahu Akbar, aku sunat fardu zuhur. Oi, zuhur apa? Belum lagi masuk, belum azan lagi. Kau satu baru azan zuhur, apa? Jadi kita kena ikut timing dia. Itu untuk haji. Tapi kalau untuk umrah, sepanjang tahun. Walaupun sepanjang tahun, tapi kerajaan Saudi dia menetapkan visa umrah hanya bermula daripada bulan Safar
berterusan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lepas Ramadan, no more umrah. Tak keluar lagi visa. Kenapa tak keluar visa umrah lagi? Sebab dah masuk Syawal, orang datang haji pula. Jadi itulah dia tuan-tuan, 8 bulan. Dan walaupun 8 bulan ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ambil berat kalau yang pergi umrah. Dia mula safar. Safar tu kalau kalender kita tahun ini jatuh bulan November. Jadi November ni sudah mula package umrah berangkat. Tapi jangan ambil ringan. Saya nak pergi bulan November, lambat lagi ya. Lagi 6 bulan lagi. Saya nak bulan Disember, lambat lagi ya. Lagi 7 bulan lagi. Jangan. Kenapa saya katakan jangan macam tu? Kerana sekarang ini bulan November, Disember, bulan musim sejuk. Musim sejuk ni orang suka pergi Mekah, Madinah kerana tak panas. Kalau sekira sekarang bulan 6, bulan 7 panas sampai 50 degree. Otak boleh mendidih. Kalau pecah telur kat tengah-tengah jalan, masak garing. Oh panas betul Ustaz. Ya, tengok Singapura baru panas 35 degree. Tengok kat Malaysia dah 40 degree. Sekolah semua tutup habis. Pasal apa? Orang sakit panas. Ini kan pula kat Mekah pula 50 degree. Jadi orang tak suka musim panas, orang suka pergi musim sejuk. Dan kedua pula, kena pula school holiday pula. Nak bawa anak-anak lah, bawa family lah. Orang pun nak pergi. Dan apabila kena pula musim sejuk, pada masa itu pula school holiday, orang yang pergi umrah November, Disember lebih daripada haji. Lebih daripada haji. Sebab apa? Sebab haji ni kota. Singapura kota 680, tak boleh lebih. Tapi kalau pergi umrah, ribu orang pergi. Singapura saja pada November, Disember tahun lepas, lebih kurang dekat 8,000 orang pergi umrah. 8,000. Nampak tuan-tuan? Ini kalau sekiranya lagi awal lagi sekarang, masih makin awal lagi orang pergi umrah, kerana bulan Safar dia makin turun lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini pun kami menghadapi masalah. Masalah apa? Masalah flight, penerbangan. Masalah apa? Masalah hotel. Sekarang semua dah booking. Bukan kita orang Singapura je, satu dunia booking. Kalau Mekah, Madinah, satu dunia nak hotel ni. Kadang-kadang kita nak tambah satu bilik pun dah ada. Nampak tuan-tuan? Jadi flight pun macam tu juga. Flight kita dah booking, dah penuh. Kemudian jemaah makin ada masih lagi nak pergi. Kita telefon ke kapal-kapal, hello, kita nak tambah seat. So sorry Ustaz, cannot tambah lagi, habis. Alamak, ini baru lagi 6-7 bulan dah habis seat. Nampak tuan-tuan? Sebab tu saya nasihatkanlah dia, kalau tuan-tuan dan perempuan memang bagus, ada niat baik nak bawa family pergi umrah bulan November, Disember, tapi jangan lengah-lengah. Dari sekarang tuan-tuan dan puan-puan kena buat perancangan. Bila budak-budak cuti sekolah, bila start aku cuti ni, aku nak minta ke bos lah. Tengok package mana tuan-tuan pilih. Semua package kami dah siap dah. Berapa hari bulan, berapa harga semua dah siap. Yang package Hijrah Rasul pergi Baitul Maqdis, umrah Baitul Maqdis, umrah Baitul Maqdis Kairo, umrah Baitul Maqdis Istanbul, semua kita dah siap package. Jadi tuan-tuan tengok mana yang tuan-tuan sesuai, yang budgetnya dengan anak-anaknya sekolah, dengan cuti diri kita. Okeylah, aku set lah nak ambil package ini. Pergilah ke office, nak kemudian buat penempahan. Jangan lengah-lengah. Kalau lengah-lengah, maaf kata, kita gigit jari. Dan last minute tuan-tuan, kita dah tak ada pilihan. Mana saja ada kosong, kita masuk. Bukan pilihan kita, tapi terpaksa juga. Pasal dah tak ada lagi tempat yang kita nak. Itulah tuan-tuan. Jadi untuk package umrah, walaupun dia sepanjang tahun, tetapi pihak kerajaan Saudi dia menetapkan daripada Safar sampai kepada Ramadan. Cuma haji dia tetapkan pada 3 bulan, iaitu bulan Syawal, Zulkaidah dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu untuk haji. Jadi sekarang kita nak pergi haji atau umrah. Kat mana kita nak jatuh niat? Itu namanya miqat. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, kita terbang dari Singapura. Dari Singapura kita terbang, kita nak pergi ke Madinah dulu. Jadi kalau sekiranya kita pergi Madinah dulu, biasanya pada jemaah umrah kami bawa
pergi Madinah dulu. Sampai Jeddah, dia pergi Madinah. Jadi apabila dia pergi Madinah, dari Madinah ni nak keluar Madinah, dia jatuh niat di Bir Ali. Dekat dengan Madinah je, 10 km je dari Madinah. Jatuh niat di Bir Ali. Jadi di sini dia tak perlulah bawa kain ihram dalam tangan. Masa naik kapal terbang pakai biasa, tak apa. Kemudian nanti sampai Madinah, dia buka beg besar dia, dia pun ambil kain ihram, dia pun badi sunat ihram dan dia pakai ihram. Di Madinah. Jadi itu kita pakai umrah saja. Kebanyakannya kita di Madinah dulu. Kalau sekiranya package haji, kita daripada Singapura dah akhir 4 Zulhijjah. Jadi bila 4 Zulhijjah ni, kita akan berangkat dari Singapura di tengah-tengah jalan antara Jeddah dengan sebelum sampai ke Mekah, di tempat nama Karnul Manazil atau Zatul Irkin. Kapal terbang kita lalu sini, kita akan jatuhkan niat haji atau niat umrah kalau buat haji tamattu. Sampai di Jeddah, kita terus pergi ke Mekah. Jadi Jeddah Mekah dekat aja, 1 jam setengah dah sampai. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau orang yang buat haji, dia kena siapkan ihram dia dalam beg tangan. Kenapa? Nak pakai dalam kapal terbang nanti, nak jatuh niat haji atau niat umrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun kalau ambil package, tak kira lah package haji ke package umrah, kena tanya, ni package ni dia pergi Mekah dulu ke Madinah dulu? Kenapa nak tanya? Yelah, kalau pergi Mekah dulu, kena bawa kain ihram dalam tangan, nak jatuh niat dalam kapal terbang. Kalau pergi Madinah dulu, tak apa, simpan dalam beg besar, tak apa. Nanti kat Madinah baru aku pakai ihram, nak jatuh niat. Jadi tuan-tuan kena tanya, sebab kadang-kadang dia ada perubahan. Kalau sekiranya dia berubah, kita pergi Mekah dulu, alamak, kain ihram aku kat dalam beg besar lah, Allah tak bawa atas kapal terbang. Habis macam mana? Nak salin? Takkan nak telanjang pula? Tak boleh, haram. Jadi masalah timbul. Tapi ada jalan keluar lah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata boleh pakai seluar, apa? Lepas sampai ke Jeddah, kita dah ambil kain ihram, salin balik kain ihram kita. Seluar tu ditanggalkan. Itu untuk orang lelaki lah. Perempuan no problem. Macam mana dia pakai, macam tu dia boleh jatuh niat. Tapi orang lelaki yang jadi problem, dia kena tukar kain ihram. Jadi itulah dia tuan-tuan, kena kita tanya dulu, ini pergi Mekah dulu ke Madinah. Jadi kalau package umrah Ramadan saya, package yang last sekali, yang berangkat 25 hari bulan Jun, kita pergi Mekah dulu. Itu the only one package yang kita pergi Mekah dulu. Kenapa? Sebab hari itu malam 21 Ramadan. 21 Ramadan ni mungkin Lailatul Qadar. Jadi kita akan berada di Mekah daripada malam 21 sampai akhir Ramadan di Mekah. Kemudian baru ke Madinah. Itu yang mana ambil package akhir Ramadan 25 Jun, itu kita pergi Mekah dulu. Tapi yang lain semua kita pergi Madinah dahulu. Jadi kalau tuan-tuan ikut package kami, itulah peraturan yang kami lakukan. Tapi kalau ikut mana-mana package yang lain, tuan-tuan kena tanyalah, apakah Mekah dulu atau pergi Madinah dulu. Itu kalau kita datang dari luar, nak jatuh niat haji atau nak jatuh niat umrah, kita datang dari luar. Kalau orang yang sudah dalam Mekah, dia dah buat umrah, first day dah buat umrah. Ustaz, saya nak buat umrah untuk ibu saya besok. Lusa saya nak buat umrah untuk bapa saya. Boleh, silakan. Mak bapak dia dah meninggal, boleh. Dia nak buat umrah. Tapi satu umrah, satu orang. Dia tak boleh niat, aku niat umrah untuk mak, untuk bapa, untuk datuk. Banyaknya tak boleh, tak boleh. Dia kan nak buat banyak-banyak, kena banyak-banyak kali umrah. Hari ini aku nak buat umrah untuk ibu almarhum, boleh. Besok aku niat umrah untuk almarhum ayahku, boleh. Untuk isteri dia sudah meninggal atau suami dia dah meninggal, dia nak buat umrah. Aku niat umrah untuk suamiku almarhum sekian-sekian, boleh. Jadi kalau dia sudah ada dalam Mekah, dia nak jatuh niat umrah, nak pergi sampai keluar ke, nak pergi ke tempat yang namanya dekat, jawapan kita tak perlu pergi jauh-jauh. Dia hanya keluar ke tanah halal sahaja. Jadi Mekah ni tanah haram. Jadi tanah haram ni dia dikelilingi oleh tanah halal. Semua ni tanah halal. Jadi biasanya orang-orang pergi
pergi umrah ni, dia jatuh niat umrahnya sunnah ini di Tana'im. Tana'im paling dekat lah dengan Masjidil Haram, ya. Ataupun dia pergi ke Ju'rana. Jadi Tana'im ni tempat Siti Aisyah radhiyallahu anha jatuh niat. Namanya Masjid Siti Aisyah, Masjid Tana'im. Kalau sekiranya dia nak pergi ke Ju'rana, Ju'rana ni lebih kurang 25 km daripada Masjidil Haram, jauh sikit. Ju'rana ni tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuhkan niat umrah. Masjid Ju'rana, Ju'rana, boleh panggil 3 cara. Dan demikian juga kalau sekiranya dia nak buat umrah, dia pergi ke Hudaibiyah pun boleh juga. Hudaibiyah pun tanah halal juga, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampai ke Hudaibiyah, ya, Hudaibiyah. Jadi kalau sekiranya dia nak buat umrah, sampai-sampai dia pergi jalan-jalan ziarah tu, dia pun sampailah di Arafah. Di Arafah pun tanah halal. Dia pun boleh jatuhkan niat di Arafah. Arafah ustaz tanah halal? Yes, Arafah tanah halal. Jadi dia boleh jatuh niat. Bahkan mana-mana tempat pun tak apa, keliling tanah haram tu semuanya tanah halal. Mana-mana pun boleh. Cuma tempat yang saya sebut tadi tu kebiasaan orang ramai pergi jatuhkan niat umrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau ikut pakej umrah kami akan bagi 3 kali umrah percuma. Pertama daripada Madinah, kedua di Arafah, yang ketiga di Hudaibiyah. Ini jemaah free of charge. Tetapi kalau dia nak tambah, nak buat umrah untuk almarhum bapa, mak, datuk, nenek sebagainya, itu dia kena keluarlah ongkos tambah. Sebab bukan semua orang nak pergi tambah banyak-banyak umrah. Ada orang penat kan, jadi umrah ni, musim umrah ni tak panjang, jadi dia orang nak rehat, nak banyak semain dalam Masjidil Haram. Tak apalah. Tapi kalau musim haji panjang, kita duduk Mekah lebih kurang 9 hari, jadi kita bagi free. Umrah sampai Ju'rana, sampai Tana'im, semua kita bagi free. Itu kalau untuk haji. Tapi kalau untuk umrah, pakej umrah, kami bagi 3 kali free untuk umrah. Itu dah tuan-tuan dan puan-puan dia. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang mana ikut pakej umrah, nanti kita akan bagi dia punya itinerary ataupun jadual perjalanan. Di situ dia akan lihat perjalanan, bila pergi Tana'im, bila pergi Ju'rana, bila pergi Hudaibiyah, semua ada kami catatkan. Baiklah, kalau sekiranya orang yang jatuh niat ini, dan di mana dia sudah jatuh niat, dia nak jatuhkan niat ini, macam mana nak jatuh niat? Jadi kalau orang tu dia nak jatuh niat, dia nak buat haji. Dia nak buat haji apa? Haji ifrad, Ustaz kata. Dia jatuh niat, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku niat haji dan berharap aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini kalau sekiranya dia dalam kapal terbang, InsyaAllah saya pun ada sama. Kita akan bimbing para jemaah sekalian yang ingin jatuh niat haji ifrad, mari ikut saya. Saya akan baca, tuan-tuan ikutnya. Kita bimbinglah nawaitul hajjah. Jadi jemaah pun ikut nawaitul hajjah. Kemudian seterus sampai akhirnya. Dan apabila kita yang nak buat haji ifrad, lepas kita selesai semua haji, baru kita buat umrah. Kalau orang nak buat haji tamattu, dalam kapal terbang tu nak jatuh niat apa? Haji ke umrah tuan-tuan? Nak buat haji tamattu, dia kena jatuh niat atas kapal terbang, jatuh niat umrah. Ustaz, macam mana niat umrah? Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku niat umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah. Senang je. Ustaz, betul ke? Ada orang kata kalau sekiranya kita tak khatam Quran, kita tak boleh pergi haji. Pasal tak tahu baca macam mana? Ini saya tak pandai baca Arab lah. Macam mana saya nak baca ni? Jawapan saya, tidak syarat khatam Quran baru boleh pergi haji umrah. Kalau khatam baguslah. Habis nak baca-baca ni, kalau kita tak boleh baca bahasa Arabnya, bacalah bahasa Melayunya. Sebab di dalam ibadat haji umrah tak ada satu pun bacaan yang wajib. Tak ada. Satu pun tak ada. Jadi yang perlunya kita niat dalam hati, aku niat umrah
dan berihramku dengannya kerana Allah. Jadi macam itulah kita bacalah niat tu dalam hati kita. Dan kalau sekiranya dia nak buat haji kiran ni dia buat haji dan umrah sekaligus. Jadi dalam kapal terbang tu dia niatkan nawaitul hajjah wal umrata wa haramtu bihima lillahi ta'ala. Saja aku niat haji dan umrah dan berihramku dengannya, dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya orang yang buat, yang ambil pakej haji, pakej pendek, pakej pendek ni dia lepas habis haji saja terus berangkat pergi Madinah. Dia nak buat umrah, tak sempat nak buat umrah dah. Lepas haji dah tak ada sempat buat umrah. Jadi kalau sekiranya nak buat umrah, dia buat sebelum pergi haji. Iaitu bila? Waktu dia jalan kapal terbang dia niat, aku niat umrah. Jadilah haji tamattu. Haji tamattu, umrah dulu, lepas tu baru haji. Ataupun dia niat, aku niat haji dan umrah, haji kiran. Jadi dia boleh pilih. Jadi antara kita yang mungkin nak pergi pakej pendek, yang saya dah siapkan 15 hari saja. Yalah, mungkin cuti dia tak panjang kan, dia tak boleh ambil panjang-panjang, jadi dia dah 15 hari tak apa. Jadi sini bila dia berangkat dari Singapura, dia jatuhkan niat, aku niat umrah di tamattu. Lepas selesai umrah baru buat haji. Lepas habis haji berangkat pergi Madinah. Tetapi dia kena bayar dam. Tetapi tuan-tuan dan puan, nasihat saya kepada bakal jemaah-jemaah haji, naklah buat keputusan sebelum berangkat pada hari nak belayar tu, apakah jenis hajinya dia nak pilih. Kena buat keputusan. Kenapa Ustaz? Jadi kita dah confident, okey, saya nak buat haji tamattu. Saya ni penyakit masalah, tak boleh lama-lama dalam ihram. Okey, nanti ustaz dalam kapal terbang dia akan pimpin jatuh niat haji tamattu, baru kau ikut jatuh niat. Ada yang maaf kata dia belum buat keputusan. Ustaz pun bila dalam kapal terbang, para jemaah, sekarang kita akan jatuh niat, saya akan pimpin para jemaah yang nak jatuhkan niat haji. Ni apa kita nak buat ni? Haji apa nak buat ni? Haji Ibrahim haji tamattu. Macam mana? Macam mana? Nak pilih mana satu? Ikut je lah. Kemudian ustaz pimpin pula haji Ibrahim yang dulu. Dia pun jatuh niat, aku niat haji. Kalau lepas tu dah saya pegang ustaz, saya nak buat umrah dulu sebenarnya, saya bukan nak buat haji dulu. Alamak, macam mana ni? Dah jatuh niat, boleh batal ke? Tak boleh batal. Tuan-tuan, batal kena denda pula. Maksud sini, nasihat saya, tengok dulu diri kita, mampu tak mampu nak buat haji ifrad. Ini lama ni, nak malam 7 hari dalam ihram, pantang larang ni. Boleh? Boleh. Aku nak ambil pada Allah. Okey, set buat haji ifrad, mindset dah siap. Tapi kalau sekira tak boleh lah, penyakit lah. Okey, buat haji tamattu, buat umrah dulu. Jadi bila ustaz pimpin ifrad, jangan kau ikut. Kemudian ustaz akan kata, mari kepada jemaah yang nak buat haji tamattu, baru kita ikut. Nampak tuan-tuan? Kita kena faham. Jangan kita ikut. Lepas tu, aku nak buat tamattu. Tak boleh tuan-tuan. Nanti kena ketuk pula. Nampak? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang yang buat umrah, ustaz, saya bukan nak pergi haji ustaz, saya pergi umrah. Kalau nak buat umrah hari ni, besok, lusa, tiada hari nak buat umrah, cukup dengan dia niat nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Saja pun niat umrah dan berihram pun dengannya kerana Allah Ta'ala. Cukup tu saja. Jadi tak ada masalah. Hari ni, besok, lusa nak buat umrah, maka niatnya sama saja. Kalau bahasa Arab dia tak boleh, dia niatlah dalam hati dia, dalam bahasa Melayu. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah sekiranya bulan November, Disember ni, kita bawa anak-anak kita. Sebab ni school holiday, bagus. Anak-anak zaman sekarang, anak-anak ni beruntung. Kita ni, maaf tuan-tuannya, kita ni dah berumur lah, baru kumpul duit dapat pergi Mekah ya. Padahal anak-anak kita ni umur kecil-kecil, alhamdulillah rezeki mak bapak bawa apa anak ni pergi Mekah, alhamdulillah bagus. Tapi macam ustaz, saya nak bawa anak
saya ni nak jatuhkan niat macam mana, dia tak tahu lagi. Jadi untuk anak-anak ni dia ada dua kategori. Pertama, dia anak yang mumayyiz. Mumayyiz tu yang sudah berakal. Yang kedua, anak yang belum mumayyiz. Yang belum mumayyiz ni yang belum berakal lagi. Jadi yang anak yang berakal ni senang aja kita ajarkan dia. Jadi umpama kita pun kata pada anak kita, nak kau ikutnya bapa cakap apa ni, baik pak, niatkan dalam hati, aku niat umrah, dia pun ikut, aku niat umrah dan berihram dengannya kerana Allah, dia pun ikut berihram dengannya kerana Allah. Okeylah, itu makna dia sudah mumayyiz, sudah berakal, macam umur 6 tahun, 7 tahun. Okeylah. Tapi kalau anak tu anak yang belum mumayyiz, baby lagi, baru setahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun, kita cakap pun dia tak faham. Macam mana ya Ustaz, saya suruh dia baca pun dia tak tahu. Jadi sini wali dia lah yang kena niatkan dia. Wali dia kena niatkan dia. Siapa wali dia? Wali dia ialah bapa dia atau bapa datuk sebelah bapa. Itu wali. Wali dia kena niatkan. Mak tak boleh. Mak bukan wali, tuan-tuan. Kalau sekiranya anak tu perempuan, misal kata anak tu perempuan nak dinikahkan, boleh tak mak jadi wali nikah? Tak boleh. Dia mesti bapa atau bapa datuk sebelah bapa. Macam tu. Itulah saja jadi wali. Tapi wali ni kalau Ustaz, bapa dia tak ikut dia, bapa dia tak ada duit, saya bawa anak ni saja. Kalau sekiranya bapa dia tak ikut, bapa dia boleh wakilkan kepada mak dia. Kau aku wakilkan untuk jatuhkan niat umrah bagi anak kita ini. Dia pun kata aku terima wakil. Macam itulah. Jadi bapa ni boleh wakilkan kepada si ibu, kepada anak itu. Ataupun bapa ini wakilkan kepada orang lain pun boleh. Misal kata, Ustaz, saya wakilkan Ustaz untuk jatuhkan niat umrah bagi anak saya ini. Atau dia wakilkan pegawai-pegawai, saya wakilkan pegawai untuk jatuhkan niat umrah untuk anak saya ini. Boleh, tak apa. Macam juga lah kita nak nikahkan anak. Tok Khadir tanya, Pakcik nak nikahkan anak sendiri ke tak nak wakil saya? Pakcik tak boleh nikahkan. Tak boleh lah, menggeletar. Yelah, pakcik pun tak pernah nikahkan anak kan, dia pun tak biasa kan. Pakcik wakilkan Tok Khadir untuk nikahkan anak saya. Tak apalah, boleh. Tok Khadir pun, dia pun nikahkan, aku nikahkan kau yang menjadi wakil kepada wali yang sah, iaitu ayah kandungnya. Jadi dia teruskan nikahnya. Macam itulah tuan-tuan. Baiklah, kalau anak yang kita nak jatuhkan niat umrah atau niat haji, kena siapkan pakaiannya dulu. Baik anak lelaki, baik anak perempuan. Macam mana orang dewasa, macam itulah budak-budak pun sama. Kalau anak lelaki tak boleh pakai pakaian yang berjahit, hanya kain ihram yang tutup badan dan tutup aurat. Dan kalau anak perempuan, kena tutuplah dunia aurat dia, melainkan muka dan dua tapak tangan. Dan kemudiannya dia wajib mengikut semua rukun-rukun haji dan umrah dan wajib-wajib. Tak boleh mak kita atau bapa kata, alah tak apalah, ini bukan umrah wajib, sunat aja, tak buat tawaf pun tak apa. Tak boleh. Once dah jatuh niat, mesti sempurnakan rukun haji dan wajib-wajib haji. Once dah jatuh niat, mesti sempurnakan rukun umrah dan wajib-wajib umrah. Kita kata, alah tak apalah, sunat aja, bukan dia wajib pun. Kalau tak mampu, jangan jatuhkan niat dari awal. Ini undang-undang tuan-tuan. Kita dah sanggup jatuhkan niat, kita kena tolong dia lah. Kalau kita pergi haji, bawa dia ke Arafah, pergi bermalam Muzdalifah, bermalam Mina, semua kita kena bawa lah. Alamak, susah Ustaz. Kalau kita jatuhkan niat umrah, kena bawa dia tawaf, kena bawa dia sa'i, kena jaga pantang larang dia. Jangan sampai dia melakukan perkara yang pantang larang. Kalau dia garuk-garuk rambut kepala dia, kemudian gugur rambut, budak ni nak bayar? Budak tak bayar. Bapak dia yang bayar, mak dia yang bayar. Kenapa? Sebab kita yang jatuhkan niat untuk dia, bukan dia yang nak buat umrah. Dia ikut je. Nampak? Jadi kita mak bapak ni responsible. Kalau budak ni langgar pantang larang ihram,
mak bapak yang kena bayar denda. Macam tu hukum dia tuan-tuan dia. Jadi kita kena jagalah sepanjang dalam ihram tu patah larang dia. Tapi kita boleh tolong dia untuk nak kerjakan tawaf. Umpamanya kalau tawaf tu kita letakkan dia kat wheelchair, kita tolak. Kita pun niat untuk diri kita dan niat untuk anak ni boleh. Tapi kalau sekiranya kita dokong anak kita tu, kita dokong dia dengan tangan kita, kita nak jatuh niat untuk diri kita dan juga untuk anak. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat paling kuat yang sah hanya satu saja. Siapa dia? Iaitu bapa yang dokong, sebab dia yang berjalan. Tapi kalau kira bulan Ramadan, bulan haji, nak tawaf ni tuan, Allah, satu pusingan 10 minit belum tahu habis lagi. Mungkin 7 pusingan 1 jam baru habis. Baru ni saya baru balik, baru 2 hari lepas saya balik. Mekah ni tuan-tuan, Masya Allah, macam musim haji, penuh orang. Kenapa sebab orang tahu nak pergi haji kota susah. Dia pergi umrah, semua datang umrah. Daripada negeri Mesir saja yang datang umrah lebih 1 juta orang. Indonesia lagi ratusan ribu orang, Malaysia lagi ratusan ribu orang. Kita Singapura kecil aja, tak banyak. Berapa kalau musim umrah? Dalam 15,000 je. Itu pun dah banyak lah. Kalau haji 680. Nampak? Jauh beza. Jadi orang sekarang banyak umrah. Ustaz macam mana ni? Habis kalau saya dukung, saya punya dulu 7 pusingan, lepas tu second round pula lagi 7 pusingan untuk anak aku ini. Tak larat lah Ustaz nak ni. Jadi kalau sekiranya dia tak larat kerana keadaan yang penuh sesak, bolehlah pakai pendapat yang kedua, mengatakan dua-dua sah. Yang angkat sah, yang anak diangkat pun sah. Cuma baru-baru ini di Masjidil Haram, kepada ibu dan ayah yang bawa anak kecil, yang ada bawa stroller, dia tak bagi masuk stroller ke dalam Masjidil Haram. Dia tak bagi stroller baby tu kan, dia tak bagi. Habis macam mana? Kena letak luar, parking kat luar pintu. Jadi jemaah kita pun tak boleh bawa masuk. Baru ni jemaah saya, dia pun letak parking kat luar. Lepas dia dah masuk Masjidil Haram, dah tawaf, dah sa'i sampai keluar, tengok stroller tu dah hilang, habis. Stroller mahal pula tu, alamak, canggih punya stroller kat Mekah pun ada. Sebab tu lah mahal sangat orang ambil. Nampak tuan-tuan? Jadi nasihat saya lah, kalau anda membawa anak kecil, bawa stroller tu, janganlah bawa ke Masjidil Haram. Kenapa? Tak boleh masuk. Cuma bawa tangan dokong sampai Masjidil Haram jadi troli. Maaf, wheelchair. Wheelchair ni kita boleh ambil pinjam, boleh kita pinjam. Kalau kita nak pinjamkan tidak, pasti kita dokong. Macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya keadaan di Masjidil Haram itu sekarang. Jadi kalau sekiranya kita dah jatuh niat dan kemudian lepas tu jadi pula masalah, kenapa? Jatuh sakit, ataupun orang perempuan dah jatuh niat umrah dah, kemudian datang uzur pula, ya Allah Ustaz, boleh tak saya batalkan niat saya ni? Nak batalkan niat, macam mana ni? Nak batalkan niat boleh ke tak boleh? Jawapannya tidak boleh. Tidak boleh dibatalkan ibadat haji atau umrah setelah jatuhkan niat. Alamak, Ustaz, saya dah datang uzur ni, lagi 3 hari nak balik Singapura dah, tak sempat ni nak tunggu di Brazil. Problem bukan tuan-tuan. Jadi dia tak boleh batalkan, melainkan dengan dikerjakan 3 perkara. Apa dia? Pertama, dia sembelih 1 ekor kambing, kena denda tu. Keduanya, dia pun bertahalul, niat, aku keluar daripada umrah, aku keluar daripada haji, aku keluar daripada ihram. Dan ketiganya, dia pun bercukur atau bergunting rambut. Jadi Nabi kita SAW sewaktu datang ke Hudaybiyah dari Madinah dengan 3,000 sahabat, semua dah pakai ihram, semua dah jatuh niat umrah di Bir Ali. Sampai di Hudaybiyah, Nabi stop. Nabi hantar wakil Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pergi minta izin dengan ketua-ketua Mekah, kami datang hanya berumrah, bukan perang. Orang Mekah pun datang jumpa Nabi, ya Muhammad, tahun ini
ni kau tak boleh buat umrah, kau balik Madinah. Tahun depan kami akan kosongkan Mekah untuk kau dengan orang-orang kau datang umrah. Nabi terima. Sebab apa? Sebab Mekah tu dalam kuasa mereka. Macam sekarang tuan-tuan, kita dah apply visa. Nak apply visa, last minute Saudi kata stop, no more visa. Kalau Ustaz, saya dapat kenduri doa selamat dah salamat dah, macam mana ni saya nak pergi ni? Jawapan kita, tak boleh lah, tuan rumah tak bagi, macam mana kita nak masuk? Tengok Nabi, daripada Madinah dah berjalan 7 hari dah sampai depan pintu Mekah, Nabi balik pula. Jadi Nabi terima. Dah itu hukuman dia, Nabi terima. Kemudian Nabi kata kepada sahabat, batalkan semua kita yang niat umrah. Sahabat-sahabat dia tak bergerak. Nabi SAW pun masuk dalam kemah dia. Dalam kemah dia ada isteri dia, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi pun marah-marah. Kenapalah sahabat-sahabat ni? Aku suruh batalkan umrah, semua diam, tak buat apa-apa. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, mereka menantikan kau untuk mulakan dulu. Sebab sahabat-sahabat pun tak tahu macam nak batalkan. Ini first time buat umrah, kena batal pula. Ni pun bateri pun nak kena batal juga. Faham? Bateri pun nak kena batal juga. Jadi macam itulah ibaratnya. Jadi apabila Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, mereka itu menantikan kau buat dulu. Nabi SAW keluar dari kemah, panggil satu orang bawa kambing. Nabi mau sembelih satu tu kambing. Panggil satu tukang gunting, mari. Nabi pun bercukur. Kemudian sahabat-sahabat boleh tengok, Nabi dah batalkan. Semua sahabat sembelih kambing dan kemudian bercukur. Itulah dia tuan-tuan. Jadi sesiapa yang sudah jatuhkan niat umrah atau haji, kalau dia nak batalkan, dia didenda dengan sembelih satu ekor kambing dengan niat dia keluar daripada ihram dan kemudian dia bergunting atau bercukur. Barulah dia pun bebas pakai baju biasa. Jadi sini tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara ini dia boleh elakkan. Macam mana Ustaz nak elakkan? Elakkan daripada nak kena denda tu, bila dia jatuh niat, dia jatuhkan niat bersyarat. Macam mana jatuh niat bersyarat? Jadi apabila dia jatuh niat haji atau niat umrah, dia pun niatlah, aku niat umrah dengan syarat, jika aku dihalangi oleh uzur, aku bertahallul. Dia niat dengan syarat. Aku niat umrah dengan syarat, jika aku dihalangi uzur, aku bertahallul. Baik lelaki, baik perempuan sama. Jangan, Allah Ustaz, saya tak ada apa-apa, saya lelaki, orang perempuan je lah tak ada uzur haid, kita lelaki tak ada apa. Jangan cakap. Kalau kita sampai Mekah jatuh sakit, belum sempat tahu saya dah sakit, masuk hospital pula. Takkan dengan ihram-ihram masuk hospital, kena buka ihram, kena pakai baju hospital. Ustaz, saya dah ihram ni, paksa batalkan, tak boleh. Awak kena batalkan. Macam mana? Kena denda. Tapi kalau dia niat bersyarat, baik lelaki atau perempuan, bila dia dihalangi oleh uzur yang tak boleh disempurnakan haji atau umrah dia pun nak batalkan, dia pun sembelih satu ekor kambing dengan niat dia keluar daripada ihram dan kemudian dia pun bergunting atau bercukur dan dia bebas daripada patah larang ihram. Macam tu tuan-tuan. Ini sebenarnya memang berlaku kepada seorang sepupu Nabi SAW. Sepupu Nabi SAW ni seorang perempuan. Dia ni nak pergi haji dengan Nabi SAW, tapi dia jatuh sakit. Dia pun kata, Zuba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi SAW. Dia pun berkata, ya Rasulullah, saya nak mengerjakan haji sedangkan saya mengalami kesakitan. Jawab Nabi SAW, tunaikanlah haji dan letakkanlah syarat bahwa aku bertahallul apabila aku dihalangi sakit ke, ataupun uzur ke, ataupun haid ke, atau apa-apa. Jadi Nabi yang ajar. Jadi kena sebab itu ulama-ulama kita kata bagus kalau kita jatuhkan niat itu bersyarat. Lebih-lebih lagi kalau kaum wanita. Sebab kadang-kadang kita kaum wanita kata, aku datang uzur lagi seminggu lagi ya. Tapi tiba-tiba datang cepat. Cepat dia datang. Aku
dia, dia pun ingat macam tu lah, lambat lagi dia punya uzur. Tak letak syarat. Lepas jatuh niat, Allah datang uzur pula. Macam mana ni? Nak berangkat nak pergi Madinah dah ni, tak boleh tinggal pula. Terpaksalah bayar denda kerana nak batalkan dia punya niat umrah dia. Padahal dia buat umrah sunat, tapi dah kerana dia tak letak syarat, jadi kenalah dia denda. Baiklah, sekarang kita nak buat haji atau buat umrah. Ustaz, saya dah nak buat haji, nak buat umrah ni, tapi saya nak buat untuk orang lain, untuk mak saya, untuk ayah saya. Boleh tak kita nak buat haji atau umrah untuk orang lain? Kalau sekiranya kita nak buat haji atau buat umrah untuk orang lain, syarat pertama, kita sudah buat haji, kita sudah buat umrah. Saya dah pergi haji dah 10 tahun dulu dah. Jadi sekarang ni haji tahun ini saya nak pergi nak niat untuk mak saya. Boleh tak apa? Tapi saya belum pernah buat haji, Ustaz. Saya nak buat haji tahun ini untuk mak saya. Tak boleh. Awak kena buat haji dulu, baru boleh buat untuk orang lain. Diri dia kena buat haji dulu. Tapi kalau sekiranya dia tak pergi haji, cuma nak wakilkan orang, Ustaz, saya nak wakilkan Ustaz untuk buatkan haji mak saya, boleh tak? Boleh. Habis saya belum pernah pergi haji tau. Tak apa. Bukan kau yang nak buat, Ustaz yang nak buat. Tak apa. Jadi pihak kami pun ada membuka peluang. Kalau ada antara kita nak buatkan haji untuk orang tuanya, ibu, ayah, datuk, nenek, suami, isteri yang sudah meninggal, dia nak buat haji, maupun haji wajib atau haji sunat. Bapak saya dah pernah pergi haji, Ustaz, tapi saya nak buatkan lagi lah untuk dia haji sunat. Apa boleh? Pihak kami menerima wakil itu. Dia punya bayarannya cuma $2,000. $2,000 ni termasuk haji dan umrah. Haji dan umrah. Jadi siapa yang akan buat ni? Kebanyakannya pegawai-pegawai kami yang berangkat sama-sama, yang sudah berpengalaman, ya, dan ataupun pelajar-pelajar di Mekah, di Madinah, atau pelajar datang dari Jordan, daripada Egypt datang kerja haji, dia pun kami bagikan kepada mereka, ataupun daripada negeri-negeri lain. Jadi pelajar-pelajar ni memang mengharapkan bantuan tuan-tuannya. Jadi dengan kita berikan dia bantuan ini, dia dah buat haji untuk mak kita, ayah kita, kemudian kita membantu dia, dapat beli buku-buku dia, dapat dia belajar menyaring hidup dia, itu pun pahala juga, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puannya yang mana ada nak buat haji atau umrah untuk ibu, ayah atau nenek sudah meninggal, kami menerima upah haji atau umrah. Kalau dia nak buat umrah saja untuk ibu ayah dia, kami terima dengan $250 upah dia. Jadi tuan-tuan boleh pergi ke pejabat ataupun ke kaunter pegawai saya, nak minta kurang nak buatkan haji untuk Allah yang ibu saya atau mak saya, boleh kita terima. Macam tu. Tapi kalau kita nak buat sendiri untuk ibu ayah kita, syarat kita sudah buat haji kita. Habis kalau umrah pun sama. Syarat kita sudah buat umrah untuk diri kita. Ustaz, ni kali pertama tau saya pergi umrah ni, boleh tak saya nak buat umrah untuk mak ayah? Boleh. Tapi syarat kau buat umrah untuk diri kau dulu. Jadi apabila dia datang ke Madinah Munawwarah, dia pun datang dan niat aku niat umrah untuk diri dia lah. Dah selesai umrah, dah selesai lah. Umrah wajib sekali saja. Besok nak buat untuk Allah yarham ibunya, Allah yarham bapaknya, boleh, silakan. Kenapa? Sebab kau dah buat umrah untuk diri kau semalam. Jadi besok lusa kau dah boleh buat untuk orang-orang lain. Macam itulah tuan-tuan ya. Kalau sekiranya kita yang nak mengerjakan haji atau umrah untuk orang lain, maka bolehlah kita niatkan untuk mereka dengan syarat kalau kita sudah buat haji atau umrah untuk diri kita dahulu. Lepas kita dah jatuhkan niat, apa yang kita nak lakukan? Perkara pertama sekali kita lakukan ialah talbiyah. Apa tu talbiyah? Talbiyah itu maknanya menyahut panggilan. Jadi Allah SWT telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS, wa'adzim fitnas bil haji, wahai Ibrahim, serukan manusia pergi haji. Jadi Nabi Ibrahim pun diri atas batu ni angkat Nabi Ibrahim tinggi sampai ke atas Kaabah. Nabi Ibrahim berpanggil, ya Yohanes, wahai manusia, Allah mewajibkan atas kamu haji, datanglah haji.
Jadi apabila Nabi Ibrahim menyuruh kita manusia datang haji atas perintah Allah, jadi bila kita dah jatuh niat, aku niat haji, atau kita jatuh niat, aku niat umrah, maka perkara pertama sekali kita lakukan ialah membaca talbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ni talbiyah ni baca terus daripada mula jatuh niat sampailah kita depan Kaabah. Jadi kalau orang yang buat umrah sampai dia dekat nak tawaf baru dia stop. Dia punya talbiyah dia. Tapi kalau orang buat haji, dia jatuh niat daripada Kaabah terbang sampai di Arafah, sampai dia pergi ke Mina nak lontar Jamrah Aqabah, baru dia stop. Oh lamanya, lama baca talbiyah. Tiap hari baca talbiyah. Kenapa? Sunat. Jadi kalau kita baca talbiyah, boleh kita baca beramai-ramai, ya? Boleh baca sendiri-sendiri. Kalau misal kata saya baca satu rangkap, tuan-tuan mengikut. Cuba tengok. Saya baca labbaik Allahumma labbaik. Baca semua. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kalau kita ikut satu rangkap. Tapi boleh juga kita baca sekaligus sama-sama. Cuba kita baca sekaligus sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nampak tuan-tuan? Jadi kita baca ni, dia punya pahala dia besar. Siapa yang baca daripada pagi sampai ke maghrib, sampai hilang suara, sampai kering tekak, maka diampunkan dosa dia seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Oh, besar yang pahala. Itu kelebihannya kita baca talbiyah. Jadi jangan stop, kita baca talbiyah terus. Daripada mula jatuh niat sampailah kita mengerjakan upacara. Kalau orang yang buat umrah sampai dia nak start tawaf umrah, stop nombor talbiyah. Kalau orang yang buat haji sampai dia nak melontar pagi 10 Zulhijjah, dia pun stop, jangan lagi baca talbiyah. Jadi itulah dia tuan-tuan, kita pun setelah kita pun baca talbiyah dan kemudian pun berangkat pergi ke Mekah. Sampailah kita ke Mekah, kita pun dah check in hotel kita, dah check in kita yang apartment Shisha, kemudian kita pun dibawa ke Masjidil Haram untuk kita kerjakan tawaf. Itulah rukun umrah yang kedua, dan rukun haji yang ketiga, tawaf Baitullah. Bab yang ke-11, wallahu a'lam. Kita berhenti situlah tuan-tuan, ya. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah sekarang ini pihak MUIS telah pun mengedarkan kepada bakal jemaah untuk yang menunaikan ibadah haji yang sudah dapat kota. Apa yang MUIS edarkan? Edarkan orang pemilihan package. Jadi kepada para jemaah yang sudah dapat orang pemilihan package, jangan simpan bawah katil, tak ada faedah. Tuan-tuan kena buat pilihan nak pergi dengan siapa, ya? Dengan mana travel, ya? Package apa, ya? Tuan-tuan tengoklah mana yang tuan-tuan lebih senang, ataupun sembahyang istikharah, minta petunjuk. Ya Allah, aku nak pergi haji dengan siapa ni, dengan ustaz ini ke, dengan travel ini ke, ya Allah tunjukkan aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam malam tidur nampak pula Ustaz Fauzi panggil, halo, Assalamualaikum. Oh, bagus tu. Itu tanda nak kena pergi dengan Ustaz dah ni. Tapi kalau tengok dalam mimpi, alamak, Ustaz datang ke karang, Allah, takut lah. Jangan pergi dengan orang lain. Itu masing-masing petunjuk Allah. Bukan artinya tuan-tuan ikut saya punya kursus ni mesti ikut saya. Tuan-tuan buat pilihan sendiri. Kalau tuan-tuan ikut dengan saya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Pokoknya tuan-tuan dan puan-puan kena buat penyerahan orang pilihan package kepada travel agent yang tuan-tuan nak.
Dan bagi pihak kami, kalau sesiapa yang daftar untuk pakej haji kami, maka kami akan berikan dia potongan diskaun $100 selagi sebelum 24 Mei ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dia yang mana nak memberikan ataupun nakkan pakej haji bersama kami, jangan lambat. Sebab apa, kami pun sebenarnya diskaun ni dah kami tutup dah pada 2 minggu lepas. Tapi ada juga jemaah yang baru dapat surat muiz. Jadi kita pun kesian juga. Okeylah, kita open balik. Jadi siapa-siapa yang baru dapat surat muiz, kalau sekiranya nak pergi haji sama kami, pilih pakej kami, maka kami potongkan dia, berikan potongan $100. Kalau suami isteri dan 200. Kalau dia 3 orang beranak, sudah dapat banyak lagi. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah buat pilihan. Dan para jemaah sekalian, insya-Allah para jemaah yang ingin untuk menunaikan ibadah haji ini, pihak kami sebenarnya kalau nak katakan tentang hotel, tuan-tuan, semua lebih kurang sama je. Hotel tu, hotel ni semua 5 star biasa je. Tapi yang penting dalam ibadah haji ini ialah penghayatan ibadah haji. Itu yang penting, kesempurnaan ibadah haji. Tengok siapa yang pimpin, siapa yang bawa, siapa yang pandu kita. Alhamdulillah, untuk pakej haji kami sediakan, yang akan pimpin tuan-tuan ialah siapa pula ni? Ustaz ni. Ustaz ni yang akan pimpin ni. Tu tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman dia 41 tahun. Alhamdulillah, dengan kelulusan dia, dengan pengajian dia, alhamdulillah banyak sekali ya kita katakan pengetahuan tentang urusan haji ini. Jadi alhamdulillah dapat diberikan pengiktirafan sebagai best entrepreneur for the year 2006. Alhamdulillah tuan-tuan, kita tak minta, tapi begitulah dalam ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah, ibadah haji umrah ni kami siapkan dengan kuliah agama, dengan pulang kaji sebelum kita nak berangkat Arafah, dan jemaah dibawa untuk zikir-zikir dan munajat dan salat qiyamul lail. Semuanya disiapkan untuk apa? Untuk persediaan kita berangkat ke Arafah, menyempurnakan ibadah haji. Dibawa lagi kita tempat lokasi lontaran untuk kita melihat sendiri di mana tempat melontar, bagaimana cara melontar secara praktikal. Jadi jemaah dapat menghayati macam mana nak kerjakan melontar pada hari-hari melontar. Subhanallah, begitulah dipimpin oleh para pegawai-pegawai. Dan kemudian selesai ibadah haji, barulah kita masuk hotel. Jadi hotel ni perkara kedua. Semua hotel pun alhamdulillah bagus, ya. Tetapi yang pentingnya kepimpinan. Jadi tuan-tuan yang inginkan dapat maklumat yang lebih, bolehlah dapatkan daripada meja pegawai. Jadi insya-Allah tuan-tuan ya, kami semua akan berangkat pada tanggal 5 hari bulan September. Maupun pakej Hilton Hajian ataupun pakej pendek. Pakej pendek 15 hari saja. Kita semua berangkat bersama. Cuma balik yang pakej biasa 3 Oktober, yang pakej pendek 19 September. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puannya, untuk pengetahuan mereka yang ingin mengetahui keberangkatan kami. Kalau sekiranya mereka nak mengetahui lebih lagi, boleh dapatkan DVD percuma. Lihat bagaimana perjalanan ibadah haji. Sebab kami tiap-tiap tahun membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan jemaah haji satu kameraman. Jadi kita akan rakamkan semua perjalanan berawal sampai akhir. Bila dah sampai balik Singapura, kita akan buatkan satu DVD hadiah kepada tuan-tuan sebagai kenang-kenangan. Dan para jemaah yang ingin pergi jejak Rasul, kami siapkan juga hadiah DVD jejak Rasul. Di mana tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat di mana tempat Nabi semayang, dan di mana tempat Nabi naik ke langit, dan di mana kali kiblat yang pertama yang dinamakan Baitul Maqdis ke mana. Orang luar Mekah semayang menghadap Mekah. Kalau orang dalam Mekah nak menghadap mana? Menghadap Kaabah lah. Orang luar Baitul Maqdis semayang menghadap Baitul Maqdis. Kalau orang dalam Baitul Maqdis nak menghadap ke mana? Ada kiblat dia tuan-tuan. Itu semua nanti kita akan tunjukkan di dalam DVD jejak Rasul. Tuan-tuan boleh dapatkan percuma kalau mereka yang belum dapatkan lagi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang sudah dapatkan, kalau sekiranya nak bagi pada keluarga adik-beradik pun boleh. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kepada para jemaah yang memang ada cadang-cadang untuk nak pergi, untuk
seperti kita katakan umrah pada November, Disember, maka jangan lupa ada beberapa perkara. Kalau yang pergi bulan Ramadan, kami akan buat taklimat untuk pakej Ramadan 21 Mei. 21 Mei, hari Sabtu depan. Ya, hari Sabtu depan tuan-tuan, di Masjid Darussalam daripada 1.45 petang sampai 4 subuh petang. Jadi ingat ya kepada para jemaah yang sudah pun mendaftar dengan pihak kami untuk pakej Ramadan, minggu hadapan hari Sabtu jam 1.45 sampai 4 subuh petang di Masjid Darussalam. Dan insyaAllah kursus haji dan umrah kita ini, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan berakhir lagi 2 minggu. Kalau yang di Darussalam berakhir 28 ni last day untuk kita kursus. Kalau di Darul Makmur ialah pada tanggal 29 hari bulan, hari Ahad. Dan demikian juga kalau di Masjid Darul Aman hari Ahad 29 hari bulan. Jadi kita kursus tinggal lagi 2 minggu. Kenapa? Sebab bila masuk bulan Jun sudah masuk Ramadan. Jadi tuan-tuan pun nak berpuasa, saya pun nak puasa juga. InsyaAllah bila lepas hari raya kita akan buka balik kursus kita. Dan kursus ini hanya kita buat satu tempat saja, iaitu di Masjid Darul Aman. Darul Aman pada hari Ahad 14 dengan 21 Ogos. 2 kali saja kita buat lepas daripada kita berhari raya. Dan insyaAllah lepas itu kita akan buat taklimat haji untuk jemaah-jemaah haji pada 28 Ogos. Dan insyaAllah pada tanggal 5 September keberangkatan jemaah haji. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan beberapa maklumat penting untuk para jemaah sekalian. InsyaAllah kami akan cetakkan jadual kami ini dan kami akan berikan kepada para jemaah sekalian. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada hari Sabtu depan 21 hari bulan Mei kami akan adakan solat qiyamul lail. Solat qiyamul lail, solat tahajud, solat taubat, solat tasbih, solat hajat, dan solat witir, zikir munajat dan kuliah subuh. Iaitu 21 Mei Sabtu jam 2.45 pagi sampai jam 5.30 pagi. Semua jemaah dipersilakan hadir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kata Sabtu 2.45 pagi, maknanya hari Jumaat malam Sabtu, ya. Jangan datang Sabtu malam Minggu, tak ada dah. Ya, hari Jumaat malam Sabtu. Jadi kalau sekiranya para jemaah yang ada datang taklimat, Allahumma Ustaz, ini kita qiyamul lail, kemudian lepas zuhur kita taklimat, boleh, tak ada apa. Lepas subuh awak balik, awak tidur lah. Lepas tu zuhur awak datang lagi ke masjid. Itu usah kita kerja lagi. Jangan susah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari Sabtu depan 21 bulan Mei, oleh kerana kita ada program qiyamul lail, ada taklimat umrah untuk Ramadan, maka kami isytiharkan public holiday. Ustaz betul. Ya, tak saya lewat lah. Sabtu depan public holiday. Satu Singapura kita ada public holiday. Alhamdulillah. Itu istimewanya kalau tuan-tuan ikut Ustaz T.M. Fauzi dapat public holiday tuan-tuan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang sudah masuk bulan Sya'ban. Setiap bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ada malam istimewa. Bulan Rejab, malam istimewa ialah malam berapa hari bulan? 27 Rejab. Malam apa tuan-tuan? Isra Mi'raj. Dalam bulan Sya'ban ada malam istimewa. Malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Jadi insyaAllah tuan-tuan, hari Sabtu depan 21 Mei juga. 21 Mei pada waktu malam kami di Masjid Darul Makmur. Alhamdulillah, masjid yang terkenal sekarang ni. Asal kita Darul Makmur akan sama-sama kita tahlil, baca yasin dan doa. Dan lepas isyak nanti akan ada syarahan nisfu Sya'ban dan fadilahnya oleh Al-Faqir Ustaz T.M. Fauzi. Jamuan akan disediakan, semua dipersilakan hadir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang, ya. 21 hari bulan, ya, di masjid yang makmur ini. Nama pun Darul Makmur, ya. InsyaAllah hari Sabtu malam itu. Dan insyaAllah pada hari Ahad 22 hari bulan Mei akan ada majlis zikir perdana. Di mana tu? Masjid Sultan. Lepas setengah pagi sampai 1 tengah hari. Dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hasbi Hasan.
Kalau siapa yang ada lapang silakan ayo. Tapi kita ada khusus kat sini. Jadi kita kalau dapat datang pagi saja, lepas tu datang khusus pula. Jadi itulah dia tuan-tuan beberapa pengumuman. Dan insyaAllah para jemaah sekalian, untuk kita punya package-package umrah ni pada bulan November, Disember sudah pun siap dia. Para jemaah boleh dapatkan dia punya headline dia daripada meja pegawai, yang mana pergi Jejak Rasul, umrah Baitul Maqdis, umrah Baitul Maqdis Petra, umrah Baitul Maqdis Kairo, Istanbul. Baru ni saya baru balik, rahmat orang, rupa-rupanya banyak rahsia di Baitul Maqdis tu, banyak orang tak tahu. Jadi kita tahu Mekah Madinah. Jadi nasihat saya, kalau anda sudah biasa pergi Mekah Madinah, alhamdulillah, pergilah ziarah kiblat kita pertama. Banyak perkara yang kenapa Allah bawa Nabi kita pergi Baitul Maqdis. Kenapa tak Nabi naik Isra Mi'raj daripada Mekah saja? Nampak tuan-tuan, ada dunia rahsia dia. Dan siapa-siapa yang ada rezeki, pergilah umrah Baitul Maqdis. Kalau ada rezeki lagi, dia pergilah umrah Kairo, ya, umrah Istanbul. Kairo ada siapa? Ada imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Syekh Zakaria Ansari, wali-wali Allah, banyak ulama-ulama kita. Dan di Istanbul ada Muhammad Al-Fatih yang memerdekakan Konstantinopel yang menjadi Istanbul sekarang ini. Sejarah Islam tuan banyak orang yang berjasa kepada kita untuk sampaikan agama, tapi kita tak kenal mereka. Kenapa? Sebab kita hanya konsentrik Mekah Madinah. Bagus Mekah Madinah, tapi kalau ada rezeki pergilah tempat-tempatnya lain pula. Jadi kita dapat mengenal sejarah Islam. Dan insyaAllah tuan-tuan yang nak pergi umrah saja, kami ada dua package. Satu package yang Hilton, duduk per depan masjid. Dan ada date dia, tarikh dia semua ada. Dan kalau sekiranya package Meridian ni taklah jauh sangat, hanya dalam 2-3 minit dia jalan. Semua harga sudah siap ada tuan-tuan ya. Untuk bulan November, bulan Disember ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada sekarang lah tuan-tuan kena buat pilihan ya. Jangan lambat-lambat kerana takut nanti lambat dah tak ada lagi peluangnya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, itulah saja untuk kita pada hari ini. Minta maaf banyak dalam penyampaian saya, mungkin ada tersilap kata, ada terkasar bahasa, ada tersinggung perasaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan maafkan kami. Tuan-tuan maafkan ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Jadi sebelum saya akhiri ini, ada permintaan. Marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan barakah Fatihah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan semua bakal jemaah-jemaah umrah kami yang akan berangkat pada minggu depan 21 hari bulan, yang baru berangkat semalam 14 hari bulan, yang akan berangkat 28 hari bulan, dan juga seterusnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan mereka selamat pergi dan selamat kembali dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah Allah SWT sembuhkan saudara kita Haji Zaidi bin Alwi. Dia adalah seorang pegawai kami dan sekarang dalam hospital. Mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya, berkembalikan sehat walafiat untuk dapat beramal dan beribadah dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga kepada saudara kami, pegawai kami, iaitu Haji Ali bin Haji Ismail, yang dimana besok hari Isnin beliau akan melalui bypass pembedahan. Mudah-mudahan selamat pembedahannya. Dan demikian juga kepada saudara kami Haji Hasan Rauf, iaitu dia adalah manager Hotel Taibah di Madinah yang kami duduki setiap bulan umrah. Jadi mudah-mudahan Allah juga sembuhkan dia semalam melalui surgery atau operation. Mudah-mudahan sehat walafiat. Dan semua saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah kembalikan sehat walafiat, yang bermohon doa kepada kita dan juga kepada diri kita yang sedang sakit, ada macam-macam sakit. Semoga Allah Taala sembuhkan kita dan kembalikan sehat walafiat dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah sesama kita beristighfar, Astaghfirullah
ila